Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kali ini kita masuk membicarakan satu amalan yang agak masyhur di sisi sebahagian umat Islam di Malaysia, yakni solat hajat berjemaah. Apakah amalan ini sesuatu yang sunnah atau bukan sunnah, ya? Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang memiliki buku ini, sila rujuk muka surat 99 dan seterusnya. Dan jika yang merujuk kepada edisi muat turun dari laman web saya, edisi A4, muka surat 70 dan seterusnya. Okey, sedikit pengenalan tentang apakah solat hajat yang saya masukkan. Ya, solat hajat yang dilaksanakan secara berjemaah di tempat-tempat umum seperti masjid, seperti surau atau di dewan sekolah. Khasnya anak-anak murid mungkin esok, minggu depan ada peperiksaan kan? Ataupun di Dewan Pejabat dan sebagainya. Okey, kadang-kala diterangkan pula kaifiat tertentu. Sebagai contoh, pengalaman saya pernah selepas solat Jumaat, pernah selepas solat Isyak di masjid di surau yang berlainan, imam membuat pengumuman akan melaksanakan solat hajat. Mungkin kerana peperiksaan, mungkin kerana tuan yang meminta tu memiliki hajat, ahli keluarganya akan menjalani pembedahan di hospital dan sebagainya. Lalu diterangkan kaifiatnya seperti diterangkan lafaz niat. Diterangkan rakaat pertama selepas membaca surah Al-Fatihah hendaklah baca surah sekian-sekian. Rakaat kedua selepas membaca surah Al-Fatihah dibaca surah sekian-sekian. Dah habis solat itu dibaca pula zikir yang ini, zikir itu, dan kemudiannya barulah imam memimpin doa. Bahkan pernah sekali tu dalam solat hajat itu, taklimat yang diberikan, briefing yang diberikan dalam solat itu sendiri ada tambahan sekian-sekian zikir dalam solat itu sendiri. Saya tak ikut sama, tapi saya dengarlah sebab bila dah habis solat terus imam membuat pengumuman supaya dapat mengekalkan jemaah sebelum mereka balik. Saya balik tak ikut sama, tapi sambil saya tengah jalan keluar tu boleh dengarlah taklimat tersebut. Bila saya jalan keluar tu maknanya saya tak join sama lah. Bila tak join sama tu dah tahulah apakah ia sunnah atau Okey, baik. Jadi ini solat hajat berjemaah yang saya maksudkan. Okey, ayo kita mulakan kajian kita, semakkan kita dengan mengkaji terlebih dahulu dalil bagi solat hajat. Sebab solat hajat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada perbincangan, ada khilaf di kalangan para ilmuwan sama ada ia wujud ataupun tidak. Okey, sebab dalam bab ini ada hadis, tetapi hadis tersebut daif. Namun ada sebuah hadis lain yang ia adalah sahih. Kemudian bukan sekadar hadis tu, mereka juga berkata sesiapa ada hajat dia semayang, dia doa lah. Jadi tak adalah satu semayang yang khusus. Tetapi nanti kita akan rujuk kepada sebuah hadis yang nampaknya memang ada semayang yang khusus yang dinamakan sebagai semayang ataupun solat hajat. Okey, jadi kedua-dua hadis ini yang dhaif, yang sahih ada dalam Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, hadis nombor, kita rujuk yang dhaif dulu, hadis nombor 1374. Jika penomboran lain, hadis nombor 1384. Ayo sama-sama kita membacanya. Yang dhaif ni dalam buku saya tak ada, tapi boleh rujuk dalam aplikasi hadis yang saya biasa gunakan, ya, Hadis Encyclopedia. Daripada Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami. Okey, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami lalu bersabda, ya. Jadi mungkin beliau bersama para sahabat lain sedang duduk-duduk, maka Rasulullah pun keluar pada mereka dan bersabda, man kana lahu hajatun ila Allahi au ila ahadin min khalqihi. Sesiapa di kalangan kalian yang baginya ada hajat, yang ingin dia pohon kepada Allah, atau ada hajat, okey, daripada seseorang, min khalqihi, daripada ciptaannya, maknanya daripada makhluknya, ataupun setepatnya daripada sesama manusia. Kita ada urusan sesama manusia ke apa ke, lalu kita ingin berdoa kepada Allah, ya. Maka Rasulullah sambung, fal yatawadda, maka hendaklah dia berwuduk.
wal yusalli raka'ataini, dan melaksanakan solat 2 rakaat, thumma liyaqul, kemudian hendaklah dia berkata, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin, as'aluka alla tad'a li zanban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha li. Okay, itu zikirnya dan ini doanya. Kemudian Rasulullah menyambung ataupun bersabda, summa yas'alullaha min amrid dunya wal akhirah. Okay, setelah membaca zikir itu dan doa itu, lalu seseorang itu berdoalah kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Masya'a, apa yang dia kehendaki. Fa innahu yuqaddar, kerana sesungguhnya telah pun ditakdirkan. Okey. Jadi ini hadis yang dhaif tentang solat hajat. Okey, hadis yang dhaif saya bacakan sebagai info tambahan ya. Satu perkara lagi, bila tadi saya katakan ada imam tu dia memberi taklimat, dia ajar zikir apa? Zikir yang dia ajar bukan yang ni. Kalau nak kata dia beramal dengan hadis dhaif kan, boleh beramal dengan hadis dhaif, zikir yang ajar bukan ini. Dan ada sekali tu saya saja lepak-lepak juga nak dengar doa apa yang dia baca. Doa yang dia baca pun bukanlah doa yang ini ya, bukan doa ini. Baik. Ini hadis yang dhaif tersebut. Okey, apa pula hadis yang sahih? Hadis yang sahih yang next one, seterusnya. Nombor 1375 atau penomboran lain nombor 1385. Okey, kedua-dua hadis ini Imam Ibn Majah meletakkannya dalam bab solat hajat. Okey, jadi bab ini oleh Imam Ibn Majah menunjukkan bahawa solat hajat ini solat yang khusus dengan nama solat hajat memang wujud, sebab para imam ini bila mereka meriwayatkan hadis, mereka juga faham tentang hadis tersebut, dan apa kefahaman mereka kita boleh lihat dengan membaca bab ataupun tajuk yang beliau letak bagi setiap hadis tersebut. Jadi kedua-dua ni beliau letak bab atau tajuknya solat hajat. Okey, jadi sebab tu penting kalau kita baca hadis, kita buka kitab yang asal ataupun dalam aplikasi ini memang ada sekali diletak nama kitab dan juga nama bab. Okey, jadi bab solat hajat. Okey, ini lafaz Ibnu Majah. Dalam buku saya letak lafaz Imam Tirmizi. Sedikit berbeza. Sengaja saya nak baca lafaz Ibnu Majah supaya para pembaca, para penonton yang ada edisi bercetak boleh banding dengan lafaz daripada Sunan Tirmizi ya. Hadis ini daripada Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan dhariral basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Okey, bahawasanya seorang lelaki yang buta matanya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullaha li an yu'afiyani. Lalu dia berkata, berdoalah kepada Allah bagiku agar disembuhkan aku, agar disembuhkan penyakit matanya itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta akhartu laka wa huwa khairun wa in syi'ta da'autu. Jika engkau mahu, engkau tangguhkan. Okey, jika engkau mahu aku tangguhkan bagi engkau, maka dan itu adalah lebih baik. Dan jika kamu mahu aku akan doakan. Dalam lafaz Tirmizi ialah jika kamu mahu engkau bersabar, itu lebih baik bagi kamu. Jadi tangguhkan di sini ialah bersabar ataupun berdoa. Daripada lafaz ini terkandung dari sudut hukum fiqh ya, bila seseorang itu sakit, apakah lebih utama untuk dia bersabar ataupun dia melakukan usaha untuk menyembuhnya. Antara usaha tersebut ialah berdoa ataupun nak buat rawatan ke apa ke. Jadi memang ada perbincangan dari sudut hukum, bila seseorang itu sakit manakah yang lebih utama, apakah dia bersabar ataupun dia berusaha untuk mengubati penyakit tersebut. Perkara ini ada saya jelaskan lebih lanjut dalam buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Juga ada video yang menjelaskan, siri video yang menjelaskan buku itu ya. Sila rujuk di sana.
Jadi sedikit perbezaan lafaz antara Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ialah jika kamu mahu kau bersabar dan itulah lebih baik bagi kamu. Di sini jika kamu tangguhkan, okay? Jika aku tangguhkan bagi kamu ia lebih baik. Maknanya samalah dengan bersabar. Lalu lelaki itu berkata, faqala ud'u, doakanlah. Okey. Fa'amarahu an yatawadda'a. Maka Rasulullah menyuruh lelaki itu untuk berwuduk. Fayuhsina wudu'ahu. Okay, dan memperbaguskan wuduknya. Wa yusalliya raka'ataini, dan solat 2 rakaat. Dalam Sunan Tirmizi tak ada perkataan solat 2 rakaat ini, tapi yang benar memang ada suruhan untuk solat 2 rakaat. Dan solat inilah yang namakan dengan solat hajat. Okey. Wa yad'uwa bihaza doa, dan kemudian berdoalah dengan doa ini, iaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda Allahumma syafi'hu fiyya. Ini doa yang masyhur yang juga menjadi topik perbincangan tentang hukum bertawasul. Okey, saya tak akan sentuh, tapi hadis ini masyhur disebut sebagai hadis orang buta, dan daripada hadis inilah timbulnya perbincangan yang hebat tentang tawasul. Okey, di sini bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma menjadi perbincangan selepas Rasulullah wafat, apakah masih boleh berdoa dengan doa ini. Saya sendiri telah membuat video lain yang terlebih panjang, sejam 20 minit dalam isu ini. Antaranya ada saya sentuh juga tentang hadis ini dan doa tersebut. Boleh rujuk ke sana ya. Kita di sini tak bincang, kita sini bincang tentang solat hajat. Okey, jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini. Perhatikan hadis ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyuruh lelaki yang buta matanya itu untuk solat, baginda sekadar menyuruh beliau untuk berwuduk dan memperbaguskan wuduk, kemudian solatlah 2 rakaat. Baginda tidak ajar lafaz niat. Sebab tak perlu lafaz niat, cukuplah seseorang itu mengetahui apa yang ibadah yang bakal dia lakukan. Okey, tak diajar lafaz niat. Tidak pula diajar apakah surah-surah yang patut dibaca selepas surah Al-Fatihah. Okey, dan ada zikir tadi tu, tapi zikir yang itu tu hadis dhaif. Dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih tidak ada zikir yang diajar baik untuk dibaca dalam solat mahupun di luar solat. Yang ada ialah lafaz doa sebagaimana yang saya bacakan tadi. Okey, jadi bezakan ya. Bezakan. Okey, berdasarkan hadis ini juga dapat juga menjawab persoalan saya yang saya nak bawa melalui video ini, ialah solat sunat hajat, solat hajat ini berjemaah, apakah ia sunnah ataupun tidak. Sebab jika kita semak hadis ini, jika kita cermati hadis ini, jika kita meneliti hadis ini ya, berapa orang yang hadir dalam hadis ini? 3 orang hadir. Pertama, perawi hadis ataupun periwayat hadis, yakni Uthman bin Hunayf. Kedua, orang yang buta matanya. Dan ketiga ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling kurang 3 orang hadir. 3 orang hadir ya. Lazimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar rumah, baginda tidaklah berseorangan. Ada saja sahabat lain yang akan mengikuti baginda kerana mereka memang cinta pada baginda, mereka ingin belajar daripada akhlak, daripada apa yang baginda buat. Mungkin ada hadis yang baginda sampaikan. Tapi tak apa, paling kurang 3 orang. Tetapi yang Rasulullah suruh solat hajat hanyalah yang memiliki hajat, iaitu orang yang buta matanya. Rasulullah tak suruh Uthman bin Hunayf join sama, dan Rasulullah pun tak join sama jadi imam. Sebab nak sembahyang jemaah 3 orang dah cukup, ataupun paling kurang 2 orang dah cukup dah. Tetapi ada 3 orang, paling kurang 3 orang, Rasulullah tak suruh, okey jom sama-sama kita solat berjemaah untuk menunaikan hajat lelaki yang buta matanya ni. Tetapi Rasulullah hanya menyuruh lelaki yang buta itu, yang ada hajat tu dia seorang saja yang solat dan dia seorang saja yang berdoa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, pentingnya dalilnya sahih. Dalilnya sahih.
Tengok ada 3 orang hadir. Tapi mereka tidak berjamaah sama-sama, baik bertiga mahupun berdua. Tetapi cukup seorang saja. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa selain daripada solat sunat, solat hajat itu disyariatkan, ia juga adalah satu solat yang dilaksanakan secara berseorangan. Tuan-tuan dan puan-puan, solat-solat sunat ini dia terbagi 3. Ada yang sentiasa dilaksanakan secara berseorangan. Ada yang dilaksanakan secara berjemaah, ada yang memiliki pilihan sama ada dilaksanakan secara berseorangan atau berjemaah. Contoh solat sunat yang seorang saja. Solat tahiyatul masjid, solat qabliyah dan ba'diyah kan? Ada sembahyang qabliyah, ba'diyah berjemaah ke? Tak ada kan? Okey. Apa solat sunat yang mesti berjemaah? Solat sunat hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, okey? Apa yang boleh pilih-pilih? Contohnya solat tarawih, nak buat berjemaah pun boleh, nak buat seorang pun boleh. Solat hajat masuk dalam kategori mana? Dia dalam kategori pertama, yang ini secara berseorangan sahaja. Okey, baik. Tak apa. Saya tahu pihak yang berkata boleh melaksanakan solat hajat berjemaah, mereka memiliki beberapa hujah. Okey, mereka berikan beberapa hujah. Mayuh kita sama-sama menganalisa. Pertama, mereka berkata bahawa kalau kita rujuk kepada seluruh sunnah Nabi SAW, baginda pernah melaksanakan beberapa solat sunat secara berjemaah. Seperti solat duha, solat tahajud, solat witir dan solat sunat mutlak. Maka berdasarkan kaedah kias ataupun analogi, boleh juga dikiaskan kepada solat hajat, yang ini boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Okey, hujah ini kita jawab. Kita ni siapa pula? Saya dan mereka yang sefahaman dengan saya. Yang ini bila kita mengkaji antara sunnah dan bid'ah. Okey, jawapannya begini. Kias, ini penting tau. Tentang kias ni penting. Sebab sangat kerap saya perhatikan mereka yang mencintai bid'ah. Para pecinta bid'ah, mereka selalu berhujah. Tengoklah geng Salafi ni, dia kan tak terima kias. Dia kan ni Quran hadis je, tak terima kias. Okey. Padahal kita menerima kias. Semuanya menerima kias kecuali mazhab Zahiri. Okey, menerima kias. Bezanya kita mengamalkan kias berdasarkan kaedah-kaedah yang digariskan dalam ilmu usul fiqh, bukan sesuka hati mengkiaskannya saja. Antara dalam kitab usul fiqh ialah boleh atau tidak menggunakan kias bagi mencipta ibadah baru. Okey, di situ bezanya. Sebab kias ini digunakan bagi memberi hukum, meletakkan hukum bagi isu yang baru timbul dengan menghubungkannya dengan satu isu yang sudah ada pada zaman pensyariatan Islam dan dihubungkan berdasarkan kesamaan ilat antara kedua-duanya. Okey, sila rujuk balik tentang definisi kias. Sesuatu yang baru ada. Sebagai contoh, kokain. Sekarang baru ada. Apa hukum kokain itu? Okey, dikiaskan kepada arak, yang ini ada kesamaan ilat, yang ini memabukkan ataupun menghilangkan fungsi akal. Kokain ini sesuatu yang baru muncul. Kembali kepada ibadah. Ibadah pada zaman Nabi SAW sehinggalah baginda wafat, semua ibadah telah pun sempurna. Tak perlu nak buat ibadah yang baharu lalu dikiaskan dengan apa yang sudah ada pada zaman pensyariatan Islam, pada zaman Al-Quran masih diturunkan dan pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Okey, jadi bezakan di sini. Okey, kita tak boleh buat ibadah-ibadah baru sebab ibadah ni semuanya, akidah dan ibadah semuanya telah pun sempurna pada zaman Rasulullah SAW. Tak perlu nak buat ibadah baru lalu dikiaskan. Jadi ini yang sebenarnya ditolak. Bukannya menolak kias secara keseluruhan, tetapi menggunakan kias pada tempatnya yang betul. Kita boleh menggunakan kias dalam perkara-perkara teknikal yang membantu ibadah. Kita menggunakan kias bagi perkara-perkara isu-isu yang baharu timbul, lalu kita boleh kaitkan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat.
Dan dari sudut ibadah pula, nak sebut ilat pun tak boleh sebab kita tak tahu ilat di sebalik sesuatu ibadah. Dan ibadah ni pula semuanya telah pun sempurna pada zaman Nabi SAW. Apabila Nabi wafat, tak perlu lagi nak buat ibadah-ibadah baru. Okey? Jadi, apabila solat hajat ini, ia sesuatu yang sudah ada pada zaman Nabi SAW, sebagaimana hadis yang kita baca, dan Nabi sendiri telah mengajarnya dilakukan secara berseorangan. Tak perlu nak buat hukum baru bahawa ia boleh dilaksanakan secara berjamaah dengan menggunakan kaedah qiyas. Jadi penting ya, kita menerima qiyas, cuma kita meletakkan qiyas pada tempatnya yang betul. Bukannya semua boleh, okay? Kalau kita buka mana-mana buku kitab ilmu usul fiqh dalam bab qiyas, banyak syarat-syaratnya. Cuba lihat penggunaan qiyas untuk ibadah. Okey, untuk ibadah ada sub-chapter dalam chapter qiyas. Itu yang pertama. Yang kedua, betul dan sahih bahawa terdapat hadis-hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat duha, solat tahajud, solat witir, solat sunat mutlak secara berjemaah. Hadis-hadis tersebut ada saya kemukakan dalam buku ini lengkap dengan takhrijnya. Ia memang hadis yang sahih. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, perhatikan tiga perkara ya. Pertama, solat-solat sunat yang dilaksanakan secara berjemaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah secara sekali-sekala. Bukan kerap, bukan lazim, tetapi sekali-sekala. Ini penting ya, sebab kadang saya tengok ada kelas muslimat. Okay, kelas muslimat pukul 10 pagi ke apa ke, dan selepas kelas ataupun sebelum kelas mereka akan buat solat sunat hajat berjemaah. Dan ini katakanlah kelas itu setiap minggu hari Isnin, tiap-tiap minggu mereka buat solat sunat hajat, solat sunat duha berjemaah. Padahal ia sepatutnya sekali-sekala sahaja. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga bahawa ia dilaksanakan di dalam rumah. Bukan di masjid Nabi, bukan di tempat-tempat awam, di dalam rumah. Sebab tu tadi awal-awal saya clarify ya, ia adalah solat sunat hajat yang dilaksanakan di tempat umum, tempat awam seperti masjid, surau, dewan sekolah, dewan pejabat. Hadis-hadis yang dikemukakan tu bila kita kaji, ianya dalam rumah, bukannya di tempat awam, bukannya di masjid Nabi. Ketiga, jemaah yang hadir sedikit je, kadang 2 orang saja, kadang 3 orang saja. Paling-paling pun 4 saja. Okey, lazimnya di kalangan ahli keluarga. Okey, ada 3 perkara ini yang perlu diperhatikan, di mana ia berbeza dengan solat hajat berjemaah yang dilaksanakan di Malaysia, kerana ia dilaksanakan agak kerap juga. Setiap kali ada hajat, gitu je. Kadang-kadang yang ada hajat tu pun dah ada sunnah yang lain. Sebagai contoh, kita mendengar berita umat Islam di Palestin sebagai contoh yang diserang, dibedil oleh Zionis. Sunnah yang betul ialah kunut nazilah, tapi kita buat solat hajat. Kadang-kadang hujan tak turun, kemarau. Sunnah yang betul ialah solat istisqa, tapi kita solat hajat. Dan sebagainya. Jadi solat hajat di Malaysia ni kerap secara berjemaah. Entah tak pernah buat secara berseorangan. Tuan-tuan dan puan-puan pernah buat secara berseorangan ke? Okey. Dan ianya dibuat di masjid. Okey. Padahal sepatutnya kalau nak berjemaah itu di rumah. Jadi sekali lagi saya ulangi, hadis-hadis tersebut betul, sahih, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu ia dilaksanakan sekali-sekala di rumah dengan jumlah hadirin ataupun jemaah yang kecil saja. Kadang seorang saja. Okey, Ibnu Abbas seorang saja. Okey, kadang 2 orang, paling-paling 3. Jadi total jadi 4 je, sangat berbeza dengan solat hajat yang dilaksanakan di Malaysia. Kemudiannya hujah yang biasa. Kita dah kupas apa semua, hujah yang biasa dikemukakan oleh mereka yang masih nak buat solat hajat secara berjemaah. Apa hujah tersebut? Ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Ya, Nabi tak buat, ataupun bagi dalil larangan, habis aku nak buat juga, haram ke makruh? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi mereka yang berhujah sedemikian masih lagi tidak faham
kaedah dalam agama ya, bahawa dalam ibadah ini semuanya nanti dulu, stop dulu, melainkan ada dalil yang menunjukkan ianya disyariatkan secara tepat. Jangan ambil dalil yang solat, dia solat tarawih boleh berjemaah di masjid, pasal solat sunat hajat tak boleh berjemaah, dia nak gunakan kias pula ya. Dan kemudiannya ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Ini orang yang masih tidak faham peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, dalam video-video lain ketika bicara tentang bid'ah pun saya telah tekankan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah Islam kepada kita umatnya. Apa yang baginda tidak bawa, bererti ia sememangnya bukan sebahagian daripada syariat Islam. Apabila baginda bawa risalahnya, dalam risalah tersebut ada solat hajat, bererti ada. Tetapi baginda membawanya dalam bentuk solo, yang ini bersendirian, bererti ia dilaksanakan secara bersendirian. Baginda tidak bawa, maknanya baginda sendiri tidak amalkan, baginda sendiri tidak anjurkan, dan sahabat pun tak ada yang nak buat, bererti ia sememangnya bukan sebahagian daripada syariat Islam. Yang ini kena faham. Okey, sekali lagi diulangi. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God, is the messenger of Allah. He brings the message of Islam from Allah to us. Whatever he does not bring, whatever he does not practice, whatever he does not teach, that means it is not part of the deen of Islam. Okey, kalau dia tak tu, mana yang bukanlah tu. Okey, jadi kena faham peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, pesuruh Allah yang membawa risalah Islam kepada kita. Apa-apa yang baginda tak bawa, tak ajar, tak anjurkan ini, berarti ia sememangnya bukan daripada syariat Islam. Okey, yang ini kena faham. Kemudian mereka cakap lagi apa? Apa dalil melarang? Nabi tak larang pun, Nabi tak larang. Habis hadis yang Nabi larang buat bid'ah tu apa? Sebab kalau Nabi SAW nak sebut satu persatu, jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni, ia akan menjadi non-stop. Ia akan menjadi tidak terhad. Jangan hu-hu, jangan ah-ah, jangan hi-hi, jangan kuku, jangan kiki, jangan, kan? Sebab orang nak zikir, macam zikir hu-hu, ah-ah baru-baru ni kan. Takkanlah Nabi nak sebut satu-satu. Jadi Nabi menyampaikan satu hadis yang blanket cover, yang cover semuanya, perkara-perkara yang baharu dalam agama. Tapi hadis itu pula telah dicairkan ya, dicairkan. Kemudian disandarkan pula kepada para ulama. Padahal yang dimasukkan oleh para ulama ialah satu yang totally different. Telah saya jelaskan dalam buku ini, juga dalam siri video yang di mana saya mengulas kata Ustaz Abu Mohsin, Abu Ibrahim Mohsin ya, sila rujuk di sana ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada soalan asal, apakah solat hajat berjemaah sunnah atau bid'ah? Jawapannya ialah bid'ah. Yang sunnah ialah melaksanakannya secara bersendirian. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, okay, sebagai penutup, sudah pun nak 30 minit. Apabila anda hendak melaksanakan solat hajat, pasti anda memiliki satu hajat yang penting. Mungkin anak akan menduduki peperiksaan, mungkin ada ahli keluarga yang sakit, mungkin ada ahli keluarga yang bakal menjalani pembedahan dan sebagainya dan sebagainya. Dan sudah tentu anda ingin Allah mengabulkan hajat anda itu, doa anda itu. Maka lakukanlah solat hajat tersebut berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ia dimakbulkan. Kadar kemakbulannya oleh Allah SWT adalah lebih tinggi. Jangan buat sesuatu yang lain. Satu perkara penting ya, satu perkara penting yang kena delete daripada fikiran kita, delete daripada recycle bin juga. Satu perkara yang kita beranggapan ia adalah benar tetapi sebenarnya salah. Yang ini konsep demokrasi. Okey? Demokrasi kalau nak pilih pemimpin ke apa ke memang lagi ramai, tetapi doa lagi ramai tidak bererti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kadang kita tak tahu, tapi secara bawah sedar, kalau aku doa seorang saja, kalau ramai-ramai di masjid tu lagilah dimakbulkan. Tidak, ia tidak berfungsi sedemikian. Doa ialah komunikasi, munajat anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda kaji hadis-hadis yang menerangkan bagaimana doa itu
lebih tinggi kemungkinan ia dimakbulkan, ia adalah from the bottom of your heart, dengan penuh bottom right sana, daripada hati sanuburi anda berdoa kepada Allah dengan anda sendiri yang memahami cabaran yang dihadapi, anda sendiri yang sangat-sangat berhajat, sangat-sangat berharap agar ia dimakbulkan, pada waktu yang sama takut ia tidak dimakbulkan, ya, dan seterusnya. It is you, only you can achieve that status when you are making the doa, not somebody else. So don't practice democracy in doa. Okay, don't practice demokrasi. Pada zaman Rasulullah SAW banyak urusan yang hajat besar. Sebelum perang Badar sebenarnya Rasulullah sangat berhajat agar menang. Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah, jika yang ada di kalangan aku ni gugur, tewas dalam perang Badar ni, tak ada orang lagi nak bawa Islam dan sebagainya. Rasulullah berdoa seorang je. Tak ada yang panggil 300 orang tu, lebih kurang 300 kan. Jom kita sembahyang hajat berjemaah. Ada? Tak ada kan? Dan berbagai lagi isu-isu yang timbul dalam urusan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan umat Islam, banyak hajat yang ada. Rasulullah berdoa seorang. Kalau ada yang berjemaah seperti solat meminta hujan istisqa. Kalau ada yang tu kita buat secara berjemaah. Kalau lain-lain secara berseorangan, kita buat secara berseorangan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang saya nak sampaikan. Ya, saya akui perkara ini memang berat. Memang, alamak, bid'ah ke? Kan? Tapi nak tak nak kena disampaikan. Nak tak nak kena disampaikan. Kalau tidak, sampai bila-bila kita akan beranggapan. Bahkan, mungkin tak? Sebelum saya sampaikan ini, sebelum tuan-tuan dan puan-puan baca buku ini, ada tak yang beranggapan? Ada tak yang menyangka solat hajat secara berjemaah itulah yang sunnah? Sebab antara ciri bid'ah ni yang kita kena lawan ialah, bid'ah ni bila lama-lama dia menjadi sebati, masyarakat akan beranggapan atau sangka itulah sunnah. Padahal yang sunnah is different. Yang ini, dalam kes ini, ianya secara berseorangan. Okey? Jadi perkara ini berat. Perkara ini mungkin juga akan mendapat bantahan daripada sebahagian penonton, tapi nak tak nak saya perlulah menyampaikannya supaya kita dapat menegakkan sunnah, supaya kita dapat mengekal keaslian agama Islam ini, supaya kita benar-benar membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah baginda, bukannya sunnah masyarakat. Dan supaya jika anda memiliki hajat, anda dapat memohon hajat tersebut kepada Allah SWT dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang terbiasa dengan masyarakat kita, ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.